Hai semua, selamat pagi dan selamat sejahtera. Harap semua di luar sana masih selamat pada keadaan COVID yang mendesak sekarang. Oke, hari ini kita akan sambung pelajaran kita yaitu bab 5, anggota badan saya. Right? Topik ini akan dibawa oleh saya dengan rakan sekerja saya yaitu Cikgu Emily. Dan harap melalui video ini, pelajar boleh dapat menguasai kosakata yang asas mengenai anggota badan kita. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan sekali lagi sebut semua ni dalam bahasa Mandarin. Baik. 大家好，今天我将与我的同事结果 Emily 一起与大家分享第5单元我的身体。那希望大家在这个疫情泛滥的期间，大家都可以保持健康。好，那我们不拖延时间，我们看看下一步我们要学的是什么东西。好的，那么我们先看这个课程里的生字有些什么。Baiklah, sekarang kita tengok perkataan baharu untuk bab ini. Baiklah, sekarang kita tengok anggota badan kita dengan gambar yang ada di sini. 好，我们现在看看今天的这个人体器官或人体部位要讲些什么呢？那kita akan mula daripada atas kepala hinggalah ke bawah kaki. 我们将从头部开始，看到我们的脚为止。好，我们看第一个。好，第一个眉毛 kening。眉毛，眼睛 mata， 眼睛 mata， diikuti 鼻子 hidung， 牙齿 gigi， 舌头 lidah， 肚子 perut， 脚 kaki， kita sambung. Okey, jadi sekarang kamu nampak dari nombor 8 ni seluruh muka, seluruh kepala, okey, termasuk tadi yang kita belajar kening, mata, hidung, okey, dan nanti kita akan tengok termasuk rambut juga, okey. Kita panggil sebagai tou. Telinga kita 耳朵 mulut 嘴巴 mulut， 胸膛 dada， 胸膛 okey, dada kita. Terusnya 手 tangan, okey, 手 tangan. Dan seterusnya 手指 jari tangan. Kita sekarang tengok yang sebelah kanan. Dari arah belakang, kita tengok daripada atas kepala juga. Kita ada rambut, 头发. Belakang badan, 背部. Ya. Lutut, 膝盖. Jari kaki, 脚趾. Leher, 颈. Bahu, 肩膀. Siku, 手肘. Seterusnya, pantat korang ni, punggung, 臀部. Alright, 臀部.
Dan terakhir sekali, okay, buku lali, jiao huai. Buku lali, jiao huai. Okay. Sekarang kita sudah tahu nama anggota badan kita. Dan jangan risau, antara semua 22 ni, kamu boleh rujuk balik dalam nota. Bahagian yang utama yang tersenarai dalam nota sahaja akan diuji. Yang selebihnya adalah ilmu tambahan. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian untuk membaca, iaitu tu i tu. Okey, selain daripada belajar untuk membaca, bahagian ini juga adalah sesi di mana kita belajar untuk membina ayat ringkas menggunakan perkataan baharu yang kita telah belajar tadi. Okay. Sebagai pembukaan untuk membina ayat ini, kita akan menggunakan dua perkataan yang akan kamu sering kali guna dalam kehidupan seharian kamu, iaitu wo yong. Okay. Wo yong. Maksud dia ialah saya guna. Okay. Ini adalah pembukaan untuk membina ayat yang ringkas untuk bab ini. Okay. Mari kita tengok. Ayat yang pertama, wo yong. Saya guna yan jing, mata, kan shu, ialah membaca. Okay. Wo yong yan jing, kan shu. Saya guna mata untuk membaca ataupun saya membaca dengan mata. Okay. Seterusnya ayat yang kedua, wo yong zui ba. Ini adalah mulut. Kita guna mulut untuk buat apa? Chi dongxi. Chi dongxi maksud dia ialah makan. Saya makan dengan mulut. Wo yong zui ba chi dongxi. Okay. Seterusnya ayat yang ketiga, wo yong er duo. Er duo ialah telinga. Okay. Kita guna telinga untuk buat apa? Ting. Ting ialah mendengar. Okay. Saya mendengar dengan telinga. Wo yong er duo ting. Seterusnya ayat yang keempat, wo yong jiao. Jiao ialah kaki. Ti zu qiu. Okay, ini adalah contoh, salah satu contoh, iaitu bermain bola sepak. Okay, saya bermain bola sepak dengan kaki. Wo yong jiao ti zu qiu. Okay, seterusnya yang terakhir, ayat yang terakhir. Wo yong shou xie zi. Saya guna tangan. Xie zi ialah menulis. Okay, saya menulis dengan tangan. Wo yong shou xie zi. Okay, mari kita baca ayat yang pertama hingga ayat kelima sekaligus. Wo yong yan jing kan shu. Okay, wo yong yan jing kan shu. Seterusnya yang kedua, wo yong zui ba chi dongxi. Wo yong zui ba chi dongxi. Okay, ayat yang ketiga, wo yong er duo ting. Wo yong er duo ting. Ayat yang keempat, wo yong jiao ti zu qiu. Wo yong jiao ti zu qiu. Yang kelima, wo yong shou xie zi. Wo yong shou xie zi. Okay. Seterusnya kita akan sambung dengan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti sambungkan gambar yang berkaitan. Lian yi lian. Lian yi lian. Okey. Dengan gambar yang kita ada sekarang, kita nak padankan
bahagian anggota badan kita dengan fungsi dia. Okey. Yang pertama contohnya kita nampak adalah hidung, 鼻子. Okey. Jadi di sebelah kanan mana satu benda yang berkaitan dengan hidung? 鼻子. Tepat sekali, durian. Okey, sebab kita guna hidung untuk hidu bau durian. 我们用鼻子嗅榴莲的香味. Okey, hidung kita nak hidu, syok. Kedua, kita tengok adalah 嘴巴, mulut. 嘴巴. Jadi sebelah kanan kita tengok ada iPod, ada buku dan juga ada orang tengah menyanyi. Jadi mana satu berkaitan dengan mulut? Ya, menyanyi. 唱歌. 嘴巴 kita boleh bercakap, boleh menyanyi, dan menyanyi dalam bahasa Mandarin adalah 唱歌. Seterusnya kita tengok mata. 眼睛. Jadi apa fungsi 眼睛? Terus kita tahu kan buku untuk kita membaca. Okay, so 眼睛读书. Okay, ataupun kita 我们用眼睛看书. Okay, 眼睛 untuk tengok ataupun melihat. Kan. Dan terakhir telinga. 耳朵. Jadi mesti untuk mendengar. 耳朵 听. Okay, kalau music dalam bahasa Mandarin 音乐. Maka kita boleh bina ayat 我们用耳朵听音乐. Okay, 耳朵听音乐. Telinga dengar music. Jadi siapa yang guna telinga? Kita. 我们 gunakan telinga. Jadi 用耳朵. Okey, fahamlah. Harap latihan ini dapat membantu murid-murid ada idea bagaimana kita membina ayat dengan bahasa Mandarin. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian 习写练习. Yang ini adalah bahagian untuk belajar menulis perkataan baharu yang kita telah belajar. Okey, yang sini ada 6 perkataan yang kita akan belajar untuk menulis, yaitu 头, 眼睛, 耳朵, 鼻子, 手, 脚. Okey. Untuk perkataan pertama adalah perkataan 头. Okey, 头 iaitu kepala. Cara untuk menulis perkataan ini adalah bermula daripada titik yang di atas sini. Okey. Okey, mari kita mula. 点 点 横 撇 点. Boleh ikut? Sekali lagi. 点 点 横 撇 点. Inilah cara tulis 头. Untuk tulisan kedua adalah tulisan 眼. Okay. 眼 yaitu salah satu tulisan untuk mata. Okay, kalau kamu nampak untuk tulisan macam begitu, kita akan bahagikan kepada kiri dan kanan. Okay. Bahagi dia. Yang ini sebelah kiri dan seterusnya ini sebelah kanan. Okay, untuk menulis perkataan ini, kita bermula daripada satu dulu, yaitu sebelah kiri.
shu, heng, ze, heng, heng. Ingat ya, isi ke dalam dulu, baru tutupkan heng. Lepas tu, sebelah kanan yang ini, yang kedua. Kita tidak boleh jarak terlampau jauh, so kita dekat sikit. Heng, ze, heng, heng, shu, ti, pie, na. Okay, sekali lagi. Tulis sebelah kiri dulu, iaitu yang pertama tu. Shu, heng, ze, heng, heng, heng. Isi yang dalam baru di luar. Lepas tu sebelah kanan. Heng, ze, heng, heng, shu, ti, pie, na. Tadi kita sudah belajar yen, sekarang kita belajar menulis jing, yaitu yen jing punya jing. Okay, di sini sama juga kita bahagikan kepada kiri dan kanan. Okay, untuk menulis perkataan, cikgu ingatkan lagi, kita tidak boleh bila kita tulis, kita tidak boleh sebentarnya. Bila kita menulis, kita tidak boleh jarakkan terlampau jauh. Sebab kalau kita jarakkan terlampau jauh, dia akan jadi dua perkataan yang berlainan. Ini ialah mu, ini ialah ching. See? Mu ini membawa maksud mata juga, ching hijau. So bila dia jarak dia terlampau jauh, dia akan menjadi dua perkataan. So kita kasih jarak dengan dekat, tengok sini ya. Sabar, padamkan dulu. Okey, sekarang kita mula untuk belajar menulis. Okey, kita mula dengan sebelah kiri dulu. Shu, heng, ze, heng, heng. Kita buatnya sama rata. Lepas tu heng. Okey, ingatkan yang ini heng, heng, heng. Walaupun tiga heng ini, kita mula dengan yang paling atas. Paling atas tu dia ada serba sedikit panjang. Yang kedua pendek sikit. Lepas tu shu. Yang ketiga ni dia agak panjang. Dia lagi panjang dari, dia paling panjang berbanding dengan yang dua ini. Okay? Yang ini yang pertama yang agak panjang sikit. Yang kedua ni pendek sikit. Lepas tu yang ketiga dia paling panjang. Seterusnya yang di bawah. Shu, heng, ze, kou, heng, heng. Okay. Kita belajar sekali lagi. Shu, heng, ze, heng, heng, heng. Ingat jangan terlampau jauh. Dan yang pertama stroke tu panjang sikit. Kedua pendek sikit. Lepas tu shu. Dan heng panjang sikit. Shu, heng, ze, kou, heng, heng. Seterusnya kita akan belajar tulisan iaitu telinga. Okay, kalau kita tengok, ini adalah satu perkataan. So, seperti formula yang kita sudah belajar dari atas ke bawah, kiri ke kanan. So, yang ini sebab dia tidak menjadi satu perkataan yang full, kita bermula dengan yang di atas. Dan mula heng, iaitu dari kiri ke kanan. Heng. Lepas tu shu, sebab dia berada di kiri ya. Lepas tu yang ini jangan terlalu panjang. Dan shu yang seterusnya dia panjang sikit. Okay. Dan seterusnya yang isi yang di dalam heng, heng dan heng. Tutupkan dia. Akan jadi Okay, sekali lagi. Dari atas heng, shu, shu, heng, heng, heng. Seterusnya ialah tulisan tuo, iaitu tuo punya tuo. Okay. Di sini kita akan nampak yang di atas, bahagian atas dan
bahagian bawah. Ini adalah combination of dua perkataan. So sekarang kita tulis yang bahagian atas dulu, baru yang bahagian yang bawah. Okay. So mula dari atas, yang ini pie, heng, ce, wan. Okay, lepas tu yang di bawah heng, shu, pie, na. Okay, sekali lagi pie, heng, ce, wan, heng, shu, pie, na. Next ialah tulisan bizi, iaitu tulisan pi, di mana maksudnya ialah hidung. Okay, untuk tulisan ini dia nampak sangat rumit, tapi sebenarnya tidak, sebab kita boleh membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian atas, bahagian tengah, dan juga bahagian bawah. Okay. Kita padamkan supaya senang kamu tengok lagi. Bahagian atas 1, tengah, dan bawah ketiga. Okay. Bahagian 1 ialah tulisan zi. Okay. Bahagian kedua ialah tulisan tian, dan bahagian ketiga ialah tulisan zi. Okay. So bila 3 tulisan ini digabungkan, dia akan jadi pi, tulisan pi. Okay. Iaitu tulisan pi. So, untuk menulis tulisan ini, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Senang untuk kamu tulis. Mari kita coba. So, bahagian pertama. Saya padamkan sini dulu ya. Okay, bahagian pertama. Sebelum tu kita try untuk buat garisan, 2 garisan. 2 garisan ini bagaikan garisan yang ada dalam kertas kajang kamu. So, bila kita menulis, kita try untuk cuba muatkan 3 perkataan ini dalam dia punya petak ataupun garisan dia. Okay. So, yang pertama, kita tulis di atas, try untuk tulis kecil dulu. Okay. Pie, shu, heng, ze, heng, heng, heng. Okay, ini satu perkataan sudah. Next, kita tulis tulisan yang kedua, tian. Yang ini kita boleh nampak dia agak besar sikit. Okay, seperti yang ini tengah-tengah tu besar sikit dan kempis sikit. So, kita mula dengan shu, heng, ze. Lepas itu isi yang di dalam heng, shu. Lepas itu tutupkan dia heng. Okay. Dan next, yang ketiga, kita boleh nampak ini dia agak panjang untuk heng ini. So, sama juga kita tulis heng panjang, pie, lepas tu shu. Dia akan jadi satu perkataan pi. Okay, sekali lagi kita tulis pie, shu, heng, ze, heng, heng, heng. Okay, perkataan yang pertama. Kedua, leper, shu, heng, ze, heng, shu, heng. So, yang ketiga, panjang sikit garisan dia. Lepas tu pie, shu. Ingat, kita cuba buatkan tulisan dia di tengah-tengah, semua tengah-tengah 3 perkataan ini. Okay, sekali lagi ya. Kita try tulis yang di bawah sini. Sebab dia agak rumit, kita try untuk tulis sekali lagi. Okay. Tulisan pertama, zi, pie, shu, heng, ze, heng, heng, heng. Okay. Yang tengah, shu, heng, ze, heng, shu, heng. Try untuk buatkan semua di tengah-tengah. Dan akhirnya, heng dan pie dia di tengah-tengah, pie.
数. Ini adalah cara untuk menulis bi. Kita sudah belajar bi. Lepas itu kita akan belajar tulisan zi ataupun zi. Qingseng. Yang untuk tulisan ini kita bermula yang di atas dulu. Heng, pie. Lepas itu shu, gou, heng. Heng, pie, shu, gou, heng. Heng, pie, shu, gou, heng. Seterusnya ialah tulisan shou. Nada ketiga, ini maksudnya tangan. Yang ini senang sahaja. Kita tulis dari atas pie, heng. Yang heng ini dia sebenarnya sama panjang dengan yang pie tu. Lepas tu yang heng seterusnya dia panjang. Lepas tu di tengah shu, gou. Sekali lagi pie, heng, heng, shu, gou. Untuk tulisan yang terakhir kita akan belajar ialah jiao, iaitu kaki. Untuk tulisan ini walaupun dia nampak rumit sikit, tapi sebenarnya tidak, sebab kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian untuk menulis perkataan ini, iaitu bahagian pertama tulisan yue, bahagian kedua tulisan xu, dan bahagian ketiga tulisan jie. Sekarang kita cuba combine 3 perkataan ini dalam satu perkataan, dan bila digabungkan dia akan menjadi tulisan jiao. Bahagian pertama pie, heng, ze, gou, heng, heng. Ini tulisannya lah tulisan yue. Lepas tu tulisan yang bahagian kedua qu, heng, shu, heng, pie, ze, dian. Lepas itu tulisan yang ketiga, bahagian ketiga heng, ze, gou, shu. Sekali lagi pie, heng, ze, gou, heng, heng. Yang ini bahagian pertama. Seterusnya bahagian kedua heng, shu, heng, pie, ze, dian. Lepas tu bahagian ketiga heng, ze, gou, shu. Ini adalah cara untuk menulis jiao. Baiklah, sebelum kita akhiri kelas untuk hari ini, pelajar akan mendapat kehadiran hari ini melalui cara berikut. Jadi sangat penting bahagian ini untuk kamu ambil perhatian. Ini merupakan gambar yang kamu boleh jumpa di dalam latihan ataupun nota kamu. Kamu kena tuliskan jawapan yang tepat di dalam ruangan kosong, dan selepas itu ambil gambar dan muat naik ke dalam Google Classroom di tapak yang akan cikgu sediakan untuk kehadiran minggu ini. Sekiranya kamu tidak dapat hantar selepas sekolah buka, kehadiran kamu akan diambil kira sebagai pontek. Cikgu nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, kehadiran kurang daripada 80% akan menyebabkan kamu gagal untuk menduduki ujian penilaian akhir. Kamu perlu membuat larian dengan pentadbiran supaya dapat kebenaran untuk menduduki sekiranya kehadiran kamu kurang daripada 80%. Jadi harap murid-murid bolehlah hantar latihan ini untuk kehadiran kamu hari ini. Sekian sahaja. 同学们，下课了，我们下堂课再见. Kita akhir kelas di sini saja dan kita akan jumpa pada kelas yang akan datang nanti. Jumpa lagi.